Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kali ini iaitu jom pasak sejarah bersama cikgu. Dan pada kali ini kita masih lagi dalam bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita. Tapi dalam bab 4 kita ini adalah tajuk terakhir dalam bab 4. Subtopik yang akan kita sentuh pada kali ini adalah mengenai reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Jadi di sini secara tidak langsung lah, ini adalah di akhir lah 4 ini. Okey, untuk tajuk ni kita akan lihat kepada reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. So sebelum ni kita dah tengok bagaimana reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Dan untuk sesi kali ini kita akan tengok pula untuk Sabah. Dan adakah masyarakat menerima ataupun masyarakat menolak. Bila kita menyentuh mengenai reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah, jom kita lihat dulu bila penyerahan Sabah ni kepada British. Sabah sebenarnya ni mula diserahkan kepada British pada 15 Julai 1946. Dan kalau dilihat di Sabah, kita kata penyerahan Sabah kepada British ni tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan di Sabah. Sebab apa penyerahan Sabah ni tidak mendapat kita kata penentangan daripada rakyat tempatan. Okey, pertama kita lihat dulu dalam aspek dasar British. So apa yang British lakukan? Kan di sini dasar British ni kita lihat Yang pertama ialah British menindas kegiatan berpersatuan. Bagaimana pula British menindasnya? Itu menindas kegiatan persatuan. Okey, kita go through sikit dalam ni, di mana kalau kita lihat penduduk Sabah ni, kita tahu penduduk Sabah ni dia ni memang daripada pelbagai etnik dan mempunyai pelbagai latar belakang dan berbezalah dari segi bahasanya, budaya, sistem kepercayaan, pertempatan dia dan juga kegiatan ekonomi dia. Bila penduduk Sabah ni dia mempunyai pelbagai etnik dan berbeza dari pelbagai aspek yang cikgu sebut tadi kan, menyebabkan pemimpin-pemimpin Sabah ni sukar untuk mengumpulkan semua etnik ni di dalam satu persatuan. Ini yang dihadapi oleh pemimpin Sabah ni. Sukar untuk kumpulkan semua etnik ni dalam satu persatuan. Walau bagaimanapun, ada juga persatuan-persatuan yang ditubuhkan. Antara persatuan yang ditubuhkan, kita ada Persaudaraan Sahabat Pena Sabah ataupun PASPAS dan Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah. Yang ni dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Gun dan Abu Bakar K. Ahmad. Selain daripada itu, kita ada BARIK, iaitu Barisan Pemuda Sabah. BARIK ni dipimpin oleh Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaidi Yaakob, Seruji Yaakob dan Zulkifli Apong Abang Abdul Hadi. Okey, ini antaralah kita kata persatuan-persatuan yang ada, iaitu PASPAS, Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah dan juga BARIK di sini. Kan? Okey. Pada peringkat awal pertubuhan-pertubuhan yang ada ni, persatuan yang ada ni, organisasi ni dia hanya untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera je. Itu je asalnya. Tapi kemudiannya dia mula membangkitkan semangat kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat tempatan. Bila dia mula membangkitkan kesedaran berpolitik ni, mulalah British bimbang. British dia mula khawatir akan apa? Kedudukan mereka tergugat. Daripada sinilah kita lihat nanti yang British nanti akan melakukan bertindak untuk melumpuhkan kegiatan nasionalisme lah di Sabah. Okey. Apa tindakan yang British lakukan untuk melumpuhkan typing sikit kat sini. Melumpuhkan gerakan nasionalisme di sini. Okey, yang pertamanya adalah menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Tengok kan, British ni dia buat ni sebenarnya ni dia guna secara halus tau. Satu, dia tawarkan jawatan kenaikan pangkat. Yang kedua, akan ahli yang aktif ni ataupun pemimpin yang aktif ni
ke bandar. Itu dua cara yang digunakan British secara halus untuk melumpuhkan gerakan nasionalisme. Dan yang pertama apa? Tawarkan kenaikan pangkat. Dan yang kedua, dia memindahkan pemimpin yang aktif ni ke bandar yang lain. Akan tengok contohlah siapa pemimpin yang dipindahkan ataupun yang dinaikkan pangkat tersebut. Okey. Untuk ni kegiatan persatuan ni kemudiannya menjadi lemah. Kan? Okey, sebab apa dia jadi lemah? Satu, masalah kewangan yang dihadapi oleh persatuan. Ya, dan yang kedua, persatuan tu dah kurang dah pemimpin yang berkebolehan. Sebab apa? Ni dua ni. Sebab yang pemimpin-pemimpin yang ada sebelum ni, satu dinaikkan pangkat, satu dipindahkan ke bandar lain, menyebabkan persatuan ni yang ada ni dah kekurangan dah pula pemimpin-pemimpin yang berkebolehan. Okey, itu kita kata yang pertama, iaitu British menindas kegiatan persatuan. Okey, yang keduanya adalah mengehadkan peluang dalam pentadbiran. Macam mana dia mengehadkan peluang dalam pentadbiran ni pula? Bila dia mengehad, maksudnya orang tempatan ni tidak diberi peluang yang lebih di dalam pentadbiran. Ini menyebabkan bila dia hadkan peluang dalam pentadbiran ni, menyebabkan penduduk Sabah ni kuranglah berpengalaman dalam pentadbiran. Bila kurang pengalaman dalam pentadbiran, ini yang menyebabkan mereka tidak dapat mengetahui cara untuk mentadbir dan tiada pengalaman untuk mentadbir, menyebabkan mereka tidaklah kita kata mengurangkan semangat nasionalisme mereka lah dalam kita kata apa, memberi keyakinan. Sebenarnya memberi keyakinan. Sepatutnya bila dia diberi peluang dalam pentadbiran, dia akan mendapat keyakinan untuk mentadbir kerajaan sendiri. Tapi sekarang dia dah kurang pengalaman dalam pentadbiran. Jadi tak adalah keyakinan tu untuk mentadbir kerajaan sendiri. Okey. Itu ada dua dalam dasar British. Satu adalah British menindas kegiatan persatuan dan yang kedua mengehadkan peluang dalam pentadbiran. Okey, ini antara pemimpin yang cikgu sebut tadi apa yang British buat tadi, sama ada dinaikkan pangkat ataupun dipindahkan pemimpin tempatan ni ke bandar yang lain. Kan? Okey, yang pertama kita tengok dari barisan pemuda Barik, ini antara pemimpinnya. Kan kita akan lihat Pangeran Muhammad Yusuf Jamil Omar telah ditawarkan berkursus di SITC. SITC ni apa? Maktab Perguruan Sultan Idris. HM Saleh pula ditawarkan bekerja dengan kerajaan, tawaran kerja. Lepas tu Mandul Syarif pulang ke Indonesia. Imam Suhaili Yaakob berpindah ke Pulau Labuan. Kemudian Ruji Yaakob pula menyertai Khairat Jumaat Muslimin ataupun KJM. Dan kita lihat pula satu lagi, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Labuan ataupun PKML. Okey, PKML Tengku Nordin telah dipindahkan ke Jesselton pada September 1946. Kemudian dia ditawarkan kerja pula dekat Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu. Kan? Kemudian Zakaria Gun pula telah ditukarkan dekat Jesselton. Apung Kerahu pula ditukarkan dari Tawau ke Sandakan. Ini antaralah yang telah dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh pihak British dalam mengekanglah kita kata perkembangan nasionalisme di Sabah. Kita lihat ini antara gambar-gambar lah yang menunjukkan parti-parti yang ada pada waktu tersebut, iaitu kita ada Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan, kemudian kita ada Persaudaraan Sahabat Penas Labuan, kita ada Imam Suhaili Yaakob, iaitu daripada mana? Daripada Barik. Okey. So sekarang kita lihat dalam aspek kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Tadi kita lihat dalam aspek dasar British.
Dan kita akan lihat di sini kenapa orang tempatan tidak menentang penyerahan Sabah. Satu tadi yang sebab dasar British, dan yang kedua ni kita akan sentuh mengenai kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Okey, penyerahan Sabah ni dianggap peluang kepada penduduk tempatan tau. Kenapa pula dikata peluang pula kepada penduduk tempatan? Sebab bila penyerahan kepada Sabah ni, dikata kat sini, dia akan dapat, penduduk tempatan ni akan dapat melibatkan dalam pentadbiran. Yang keduanya akan dapat memajukan bidang perniagaan. Dan yang ketiga, perdagangan. Sebab tu dia kata penyerahan Sabah ni dianggap peluang kepada penduduk tempatan. Untuk 3 perkara ni lah. Dan penyerahan ni juga secara tidak langsung dapat membangunkan Sabah selepas perang. Kita tahu macam mana berlaku dekat Sarawak, dekat Sabah pun berlaku benda yang sama. Selepas perang 2, Sabah kita nampak banyak mengalami kemusnahan. Dalam sesi sebelum ni pun cikgu dah terang bagaimana kemusnahan yang berlaku di Sabah, terutamanya dekat bandar-bandar besar kan. Macam Jesselton, macam mana lagi? Kudat kan, dan sebagainya. Okey, jadi secara tak langsung kita lihat di sini kebanyakan penduduk engganlah untuk melibatkan diri menentang penyerahan Sabah sebab mereka lihat peluang-peluang yang mereka dapat dekat atas ni. Dan penyerahan Sabah kepada British ni sebenarnya tidak mendapat bantahan kerana penduduk juga tidak memahami sebenarnya tujuan penyerahan tersebut. Sebab apa? Sebab ekoran daripada dasar British tadi tu yang menindas kesedaran nasionalisme tadi. Bila ada kaitan dengan dasar British tadilah, dia menindas dasar kesedaran nasionalisme tadi menyebabkan apa? Menyebabkan orang ramai tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Dan kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British mula memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Jadi inilah dia, kebangkitan nasional di Sabah berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Mulalah ada untuk mereka ke arah berkerajaan sendiri. Okey, jadi cikgu harap itu je yang dapat cikgu kongsi bersama kamu untuk tajuk bahagian ini, bahagian terakhir ini, iaitu kita lihat kepada tajuk reaksi penduduk tempatan dalam terhadap penyerahan Sabah kepada British. So daripada situ cikgu harap kamu dapat mengenal pastilah antara sebabnya kenapa Sabah ni, penduduk tempatan ni tidak menentang penyerahan Sabah. Yang tadi kita tengok disebabkan oleh dasar British, dan yang keduanya kita lihat dari segi kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan tu sendiri. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsi bersama ni kamu akan dapat take note lah daripada sini, dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So sekian dulu daripada cikgu, kita berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.